Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nabilah binti Muhammad Nasir. Saya daripada Politeknik iaitu Politeknik Muazzam Shah Pahang dan saya merupakan wakil bagi kumpulan saya iaitu EasyDrop. Hari ini saya nak buat sedikit penerangan tentang projek yang kami hasilkan yang diberi nama EasyDrop. Sebelum tu saya nak cerita macam mana boleh terjadinya kumpulan kami. Kami mempunyai 3 orang ahli kumpulan dan kami kenal sejak daripada kami belajar di Kolej Komuniti Masjid Tanah dan kami melanjutkan pelajaran di Politeknik Muazzam Shah. Jadi kumpulan yang kami beri nama Hanaki itu adalah bertujuan untuk bersama-sama melaksanakan tugasan FYP dalam satu kumpulan, dan Hanaki membawa maksud Ha untuk Halida, Na untuk Nabila dan Syauki, Ki untuk Syauki. So itu adalah nama ahli kumpulan kami bertiga. Untuk pencapaian pula, projek kami pernah terpilih sebagai 10 projek pilihan bagi setiap jabatan di Politeknik untuk mewakili setiap jabatan ke pertandingan DICE iaitu Digital Innovation, Creativity and Exhibition. Pada pertandingan tersebut, EasyDrop telah dinobatkan sebagai juara daripada 10 projek yang telah dipertandingkan dan kami membawa pulang sijil serta wang tunai. Seterusnya adalah introduction. EasyDrop ni ialah pengganti kepada teknik penghantaran biasa yang menggunakan kaedah postman. Dengan produk ini, pengguna tidak akan lagi menghadapi masalah seperti barangan hilang di dalam peti surat dan sebagainya. EasyDrop juga menggunakan konsep contactless delivery. Ia bagi mengurangkan lagi sentuhan dengan orang luar atau delivery person disebabkan negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19. So secara tidak langsung kami dapat terapkan seruan kerajaan untuk menjaga penjarakan sosial. Selain dari itu, platform SMS digunakan juga sebagai platform utama EasyDrop. Ini kerana ia lebih nampak, lebih mesra pengguna, lebih mudah digunakan dan boleh digunakan oleh pelbagai peringkat umur termasuklah orang tua. Antara objektif EasyDrop ialah untuk menaik taraf lagi proses penerimaan barang dengan menggunakan SMS sebagai medium pengantara. SMS yang dihantar oleh pengguna kepada EasyDrop juga boleh dijadikan sebagai satu rekod untuk rujukan pengguna itu sendiri. Selain dari itu, objektif lain ialah untuk membekalkan sistem contactless delivery untuk mematuhi SOP pandemik COVID-19. Ia bagi mengurangkan lagi kadar penyebaran virus COVID-19 kepada orang lain. Selain itu, EasyDrop juga bertujuan untuk menjimatkan lagi masa penghantaran antara pengguna dan delivery person agar kerja-kerja penghantaran dapat dijalankan dengan lebih lancar dan lebih teratur. Untuk problem statement pula, antara masalah yang dihadapi oleh penduduk sebelum adanya EasyDrop, penduduk tu ingin tahu sama ada barang yang dihantar oleh delivery person telah sampai atau tidak, terutama sekali barang-barang yang mudah retak, surat yang penting atau surat yang sulit. Selain daripada itu, penduduk juga perlu bersemuka dengan penghantar barang di waktu-waktu pandemik COVID-19 ini dan ia boleh menyebabkan penyebaran virus ini lebih banyak dan tidak terkawal. Yang terakhir sekali, sekiranya penduduk tiada di rumah, penghantaran tidak dapat dilakukan pada waktu yang sepatutnya kerana sistem lama mengkehendaki penduduk kediaman untuk berada di rumah semasa proses penghantaran itu sedang berlaku. So ini amat sukar kepada penduduk jika penduduk itu sendiri tiada di rumah. So sukar untuk kedua-dua belah pihak untuk dalam proses penghantaran barang. Kesan dengan adanya EasyDrop ialah penduduk lebih yakin menggunakan sistem ini kerana mereka tahu EasyDrop ini mempunyai ciri keselamatan yang agak baik dan dapat menjamin keselamatan barang serta surat mereka jika mereka tidak mengambil secara terus selepas dihantar oleh delivery person itu tadi. Penduduk juga boleh membeli barang secara dalam talian dan penghantarannya boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja walaupun penduduk tiada di rumah. Ia termasuk sekali servis penghantaran makanan seperti Foodpanda, GrabFood. Selain dari itu, konsep contactless delivery ini juga akan dapat membantu mengurangkan lagi risiko penyebaran COVID-19. Ini disebabkan oleh kurangnya sentuhan di antara delivery person tadi serta pengguna. Untuk marketability, target kami ialah kepada penduduk seperti di apartmen, kondominium, flat dan sebagainya.
Okey, kami juga sasarkan untuk kegunaan pemaju-pemaju syarikat yang sedang membangunkan bangunan-bangunan perumahan yang ingin menambah baik fasiliti dan servis untuk pelanggan-pelanggan mereka. Okey, selain dari itu, target kami juga kepada mana-mana syarikat, organisasi maupun universiti yang berminat dengan projek ini kerana ia dilihat sangat bersesuaian dengan keadaan sekarang. Keadaan pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Okey, untuk main features, antara ciri-ciri yang ada pada EasyDrop ni ialah produk kami didatangkan dengan teknologi automatik. Pengguna boleh mengawal EasyDrop ini dengan dari jauh dengan menggunakan platform SMS. So, seterusnya, pengguna boleh menyemak juga sama ada barang yang dihantar telah dimasukkan ke dalam EasyDrop atau tidak. Kerana pengguna akan mendapat notifikasi jika ada barang masuk atau surat. So, selain dari itu, pengguna juga boleh menyemak sama ada pintu EasyDrop telah ditutup dengan rapat atau tidak dengan menggunakan platform SMS juga. So, pengguna just hantar command close kepada SMS dan EasyDrop akan memberi feedback serta-merta bahawa pintu EasyDrop itu telah ditutup dengan rapat atau tidak. Okey, untuk produk pula, di sebelah kiri terdapat gambar sistem mailbox yang lama dan di sebelah kanan pula merupakan produk kami iaitu EasyDrop. Kita boleh lihat perbandingan antara kedua-duanya iaitu saiz yang sangat terhad bagi sistem yang lama yang membuatkan ianya ada keterbatasan. Akan tetapi EasyDrop juga mempunyai limitnya yang tersendiri iaitu item yang hendak dimasukkan mestilah berukuran tidak lebih daripada 35 cm lebar dan tinggi tidak melebihi 40 cm. Sementara surat yang boleh dimasukkan mestilah bersaiz A4 dan ke bawah sahaja. Untuk architecture pula, di sini terdapat gambar rajah architecture bagi projek EasyDrop. Gambar-gambar ini menerangkan secara ringkas bagaimana projek kami berfungsi. Ia seperti flow projek tetapi untuk memudahkan pemahaman kami membuatkan dalam bentuk gambar. So, pada gambar sebelah kiri, ia merupakan fasa delivery process. Ia dimulai dengan delivery person menghubungi pengguna atau penduduk untuk membuka pintu EasyDrop dan pengguna akan menghantar koman open untuk membuka pintu. Dan setelah itu, delivery person akan memasukkan barang ke dalam EasyDrop dan pengguna akan mendapat notifikasi SMS selepas barang itu dimasukkan. Pada sebelah kanan pula ialah fasa pick up process. Ia dimulai dengan pengguna pergi ke EasyDrop dan pengguna akan scan RFID card, lalu pintu EasyDrop tu akan terbuka dan pengguna boleh ambil barang tu dan boleh terus tutup. Pintu EasyDrop tu akan terkunci sendiri. Selain dari itu, RFID card itu hanyalah untuk authorized user sahaja. So, satu unit akan mendapat satu kad. So, bila kad orang lain akan scan kepada kita punya EasyDrop sendiri, so tak bolehlah sebab dah memang setting untuk satu kad, satu authorized user sahaja. Itulah saja sedikit sebanyak penerangan tentang projek EasyDrop kami. Diharapkan apa yang kami sampaikan dapat difahami oleh pendengar dengan baik. Dan di sini terdapat link untuk saluran YouTube kami. Jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh juga hubungi kami di nombor yang tertera di slide tersebut. Dan juga boleh hubungi kami di email rasmi kami yang seperti yang tertera. So dekat link YouTube tu adalah sedikit demo bagaimana cara nak menggunakan EasyDrop. So feel free to watch. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, very good solution. Kita tengok mic kali ni. Boleh dengar ke Syauqi? Okey, boleh. Boleh dengar. Tahniah daripada untuk pelajar politeknik mampu menghasilkan satu produk dan solution yang baik, sangat baik. Ada soalan daripada kita punya audience nak tanya tu kan. Berapa kos untuk subscribe EasyDrop? Kos untuk sesebuah EasyDrop tu. So untuk masa kita orang start buat tu, kita orang punya kos dari segi barang-barang hardware dan juga software maybe dalam around 200 lebih ke 300. Tapi tu tak kalau kita nak pasangkan tu maybe tak termasuk dengan kos pemasangan. Macam kita nak kena install hardware tu kan, nak buat dia punya frame semua. So maybe kos dia dalam 300 lebih lah. Tapi bila once benda ni dah jadi
satu benda yang ada dalam pasaran, maybe ada harga-harga yang kita boleh potong sebab contohnya misal kalau ada satu company nakkan kita punya projek, so maybe kita orang kena buat dalam kuantiti yang banyak, so maybe ada cut cost lah kat situ. Sebab bila kita buat lagi banyak kan, benda tu akan jadi lagi murah. Jadi ada plan untuk fabrication ke? Ada pelancangan ke? Application apa tak jelas lah. Ada perancangan untuk buat mass production atau fabrication ke? Ada perancangan ke? Buat production to application. Ada untuk mass produce ke? Buat banyak-banyak? Cadangan kita orang, bawah ni cadangan kita orang untuk tambah baikkan kita orang punya projek ni. Sebab sekarang kita orang still gunakan SMS sebagai platform pengantara antara pengguna dengan EasyDrop. So maybe lepas ni untuk improvement, kita akan buat something yang boleh membuatkan proses delivery tu lebih senang. Contohnya macam kita ada terfikir untuk connectkan, kita akan letak barcode dekat EasyDrop. So untuk connectkan antara EasyDrop dengan database pos laju contohnya. So dia tracking code tu. Wow. So macam sekarang kalau macam kita nak hantar surat, postman hantar surat, dia kena hubungi owner EasyDrop tu lah untuk buka ni kan, buka parcel kan. So hantar SMS and then buka parcel. So maybe untuk masa depan kalau kita orang apa yang kita fikir untuk improve, maybe dia boleh connect secara langsung dengan tracking. So orang yang akan post surat tu dia just scan je. Kalau betul kena dengan kod tracking kod orang tu, dia akan terbuka. Dan itulah lebih kurang. Okay, saya nak kumpul 3-4 soalan ni. Lebih kurang dia soalan dia bunyi daripada kita punya audience. Okay, dia nak tanya secara ni macam mana EasyDrop ni berfungsi dari segi teknikal, hardware, framework, kena ada wifi ke tak ada, macam mana sistem tu detect tak tertutup, kiranya key kena explain macam mana overall sistem EasyDrop tu berfungsi dari segi teknikal, hardware dan juga framework lah, kalau boleh kongsi lah. Okay, faham. So secara simple lah saya terangkan, untuk EasyDrop ni kita menggunakan SMS platform dan kita ada gunakan RFID module sebagai lock dia. So secara simple ni kalau kita nak guna, saya ceritakan ringkas macam mana, macam Nabila tadi pun dekat present dia ada kita pasal architecture. So secara ringkasnya contoh, kalau macam kita ada surat yang akan sampai ataupun barang parcel yang akan sampai, so delivery person tu step pertama yang dia kena buat, dia akan kena call owner rumah untuk minta dekat mana kita punya, contoh macam EasyDrop ni kita ada alamat kan, so untuk minta kat mana kita punya, mana satu EasyDrop kita. So bila dia dah sampai kat situ, dia kena minta permission daripada owner tu untuk buka EasyDrop tu. So untuk buka EasyDrop tu, owner akan send SMS yang kita gunakan GSM module. So dia akan send SMS pada EasyDrop. So biar awal dia akan ada command lah. Kita orang setkan command untuk open, untuk buka, dan close untuk close. So bila EasyDrop tu dapat command open tu, so dia akan terbuka within dalam 3 saat je. Maksudnya kalau 3 saat tu kita tak buka EasyDrop tu, dia akan auto lock balik. So kita kena hantar command open balik lah. Untuk security purpose. So after that, lepas dah buka benda tu, orang akan, delivery person tu akan letak parcel ataupun surat. Untuk atas bahagian surat, untuk bawah bahagian parcel. So kalau dia dah letak, nanti kita akan dapat SMS notification juga. Okay. Ada lagi explanation? Macam saya cakap tadi, sebab saya lupa nak beritahu, kita orang kan punya EasyDrop ni dia ada 2 partition, atas dan bawah. Untuk atas, kita orang khaskan partition untuk surat, dan untuk bawah partition untuk parcel. Contoh macam kalau nak hantar surat, kita tak ada delivery person tu, dia tak perlu minta permission dekat owner EasyDrop untuk buka EasyDrop tu, sebab kita just ada lubang kat atas macam surat. Once dia masukkan surat dia, nanti IR sensor akan detect and then dia akan hantar
SMS dekat owner yang ada surat masuk. Tapi berlainan dengan parcel lah. Parcel dia kena agak leceh. Kalau ikut cara yang sekarang tu dia kena call owner and then owner kena bagi permission, kena hantar SMS dekat Easy Drop tu. Untuk buka baru dia boleh letak parcel tu dalam bawah. Okey. Terima kasih atas penerangan. Ada lagi soalan. Kalau contohnya kan satu company kan dia ada 10 Easy Drop. Kena ada banyak SIM card ke macam mana? Kalau satu company tu dia ada 10 Easy Drop, dia kena ada 10 SIM card ke macam mana? Okay, faham. Itu yang kita orang macam kita cakap tadi untuk improvement masa depan kan. Okay. Bila kita orang fikir balik itulah antara masalah dia. Sebabkan kalau pakai SIM card ni maybe cost dia tinggi dan juga kalau lagi banyak Easy Drop tu maybe akan ada banyak SIM card lah. So dari segi maintenance pun susah. Jadi itu yang kita fikirkan maybe kita boleh tambah baik untuk connectkan dengan database syarikat-syarikat kurier kan. So just scan and then buka. So lebih safety, lebih mudah untuk di maintenance. Lebih kurang macam tu. Kalau macam SIM card tu memang betul Encik cakap. Kalau macam ada 10,000, contoh 10,000 Easy Drop untuk satu apartment, so menjadi masalah lah untuk kita buat maintenance kat situ. Okay. Lagipun kalau pakai SIM card ni dia ada limit dia. Contoh betul. Macam line tak ada ke, line tak kuat, so dia akan jadi masalah. Ada soalan-soalan yang susah ni dia tanya ni. Dia pun memang berminat ni sebenarnya ni. Ada juga cadangan-cadangan yang hebat daripada saudara Faizal Bahasan. Dia kata next time mungkin boleh integrate dengan voice command kot. Next time lah kan. Kalau ada peluang tu kita try pula kan. Betul tak? So saya bagi tahu soalan yang lain. Ada ni daripada saudara Hanis Irfan ya. Kita jumpa pembentang juga. Dia nak tanya. Kalau ada tak detection untuk intrusion? Contohnya lah orang nak robek, orang nak buka box tu. Ada tak feature tu? Sekarang lah. Dia bunyi alarm ke? Ada tak? Untuk sekarang masih tak ada. Kita orang just buat untuk lock pintu tu. Kita orang gunakan magnetic lock. So magnetic lock tu dia boleh buka hanya dengan gunakan SMS daripada owner yang open tadi tu kita letakkan. Ataupun kalau owner nak pergi ambil parcel kat bawah, so dia boleh gunakan RFID card. I see. Yang kita dah statekan juga dia punya ID kan. So bila dia scan RFID card, parcel Easy Drop tu akan buka. Tapi kita tak ada macam alarm ke apa lah. Kita fikir bukan tak ada, belum lagi kot kan. Bukan tak ada, belum lagi kan. Akan ada lah kan. Betul. Betul. Okey. Habis saya daripada Aiman. Dia tanya, kalau lah contohnya benda tu tersangkut, ada tak cara-cara buka dan lain-lain? Sekiranya ada masalah nak buka, ada ke cara-cara nak buka ni kalau ada technical error? Hello, tersangkut macam mana tu? Soalan ni. Maybe kalau tersangkut, kita kena sebab Easy Drop tu kita orang buat untuk frame dia kita orang guarantee. So kalau macam tersangkut tu, saya tak berapa faham kan tersangkut dari segi barang tersangkut dekat lubang ke atau apa-apa. Kalau macam barang tersangkut dekat parcel punya pintu tu kan, contohnya ada cakap waris, kita just kena buka balik je lah pintu tu. Tapi kalau macam tersangkut maksud dia tu tersangkut lain, contoh macam sistem tu jam, tak boleh buka ke pintu kan, dah bagi command tak boleh buka lah, maybe kita kena dismantle lah barang tu. Check satu-satu balik. Dia ada reverb tadi no. Okay, kena tutup kejap. Okay. Dia reverb tadi, dia bunyi berulang kali. Boleh dengar ke? Kita punya boleh dengar ke tuan? Saya dengar. Okay. Ada orang tanyalah, apakah perancangan dalam tempoh setahun ni untuk develop Easy Drop? Macam mana perancangan seterusnya? Lepas tu apa business model lah? Macam mana dari segi kata bisnes tu, macam mana plan Easy Drop nak bergerak seterusnya? Okay, untuk perancangan dalam setahun ni, maybe kita orang pernah terfikir untuk pasarkan benda ni ke market, tapi kita orang tahu juga yang
benda ni masih belum layak lah untuk duduk dekat market. Maybe kita kena buat more research, more R&D, and then maybe kita juga ada sikit untuk masukkan Easy Drop ni and patentkan kita punya projek sebagai satu hak cipta untuk kita punya kumpulan tadi Anarki tu. And then untuk masa depan maybe kita akan lebih buatkan research lah untuk berjayakan kita punya, macam tadi saya dikatakan, antara kita punya improvement yang kita akan buat, maybe kita kena buat research lebih lagi lah sebab kita pun baru habis poli, still lagi dalam latihan industri sekarang. So maybe lepas dah habis latihan industri, kita boleh kumpul 3 orang sebab KP kan semua duduk jauh-jauh. Maybe boleh berkumpul 3 orang untuk fikirkan untuk next phase lah kalau kita nak teruskan. Ataupun kalau kita lebih minat lagi benda tu, kita fikirkan next phase lah. Macam mana kita nak buat dengan YouTube ni. Okey, kita ambil soalan yang terakhir lah ya. Dia tanya, kenapa guna SMS? Kenapa guna SMS? Kenapa tak guna apps? Daripada Khairul Okay. Kenapa guna SMS? Okay, saya keterangkan sikit sebab kita orang punya ni kan kita akan gunakan di kondominium atau apartment kan. And then benda ni tak ada had umur, means maksudnya orang-orang tua pun boleh guna. So kita orang pernah terfikir juga nak buat app. Tapi kita terfikir juga maybe kalau kita gunakan app ni hanya boleh digunakan untuk telefon yang canggih-canggih kan. So maybe macam orang tua-tua yang ada kat rumah, anak-anak dia duduk rumah seorang, maybe dia takkan faham macam ni cara nak gunakan app tu, dia agak susah. Tapi kalau macam gunakan SMS, semua telefon, tak kira telefon yang murah ke, smartphone ke ataupun telefon biasa sekalipun, dia ada SMS. Jadi semua orang boleh guna lah, dia lebih betul pengguna. But SMS juga ada keterbatasan dia. Contoh macam tadi kalau pakai SIM card kan, kita akan ada high maintenance dan macam-macam. Macam tu. Tetapi untuk sebab kenapa kita guna SMS, sebab kita punya skop ni tak ada had umur, so memudahkan lagi lah macam warga emas yang tak tahu macam mana nak gunakan aplikasi di dalam telefon ataupun tak ada smartphone, dia still boleh gunakan Easy Drop ni. Okay. Ki, last question ni daripada saya. Umur berapa Ki? Ki, last question. Umur berapa? Umur berapa tu? 23. Oh, Alhamdulillah. Very good lah. I think Politeknik betul-betul menghasilkan produk-produk yang terbaik lah. Student-student memang hebat lah. Tahniah. Okay, terima kasih.